Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Baik, hari ini cikgu akan memberi penerangan ya berkaitan unit 12, iaitu tajuk dia Etika dan Undang-Undang Cyber Membantu Pembentukan Jati Diri. Okey, topik minggu lepas iaitu topik 11 kita sudah pun siap. Jawapan dua channel pun cikgu sudah pun beri di Google Classroom masing-masing. Jadi untuk minggu ini kita akan fokus untuk unit 12 iaitu Etika dan Undang-Undang Cyber Membantu Pembentukan Jati Diri seorang murid lah. Jadi dalam unit ini kita akan belajar tentang etika semasa berkomunikasi dalam alam cyber, etika dan undang-undang cyber. Kita juga akan belajar kepentingan mematuhi etika dan undang-undang cyber. Seterusnya, kesan penggunaan internet secara tidak beretika dan menyalahi undang-undang cyber. Seterusnya, perasaan apabila mematuhi etika dan undang-undang cyber. Seterusnya, amalan kamu untuk bertingkah laku secara berhemah semasa berkomunikasi dalam alam cyber. Okey. Jadi kita akan lihat apakah nilai moral yang ada pada tajuk kita pada hari ini. Okey, antara nilai moral, cadangan nilai yang diutarakan dalam bab ini adalah yang pertama bertanggungjawab, harga diri, patriotisme, hemah tinggi dan juga kesederhanaan. Baik, seterusnya kita lihat pada muka surat 144. Okey, konsep alam cyber. Apakah yang dimaksudkan dengan alam cyber? Okey, alam cyber ialah alam yang berkait rapat dengan komputer dan internet. Jadi kat sini kita tahu dua komponen utama yang ada di dalam alam cyber, iaitu yang pertama adalah komputer dan yang kedua adalah internet. Kalaulah tidak komputer, boleh juga telefon, tablet dan sebagainya lah. Apa sahaja peranti yang boleh disambungkan dengan internet. Okey, seterusnya kita lihat jenis-jenis alam cyber. Okey, apakah komponen-komponen yang terdapat di dalam alam cyber? Okey, yang pertama adalah email. Okey, email. Seterusnya internet, ruangan forum, iaitu chat lah, blog, media sosial, laman web, dunia dalam talian dan maklumat, teknologi maklumat dan seterusnya komputer. Jadi ini adalah konsep berkaitan dengan alam cyber. Bila kita sebut alam cyber, kita boleh ingat tentang komputer, adanya email, ada internet, ruangan forum, chat, blog, media sosial, laman web, dunia dalam talian, teknologi maklumat. Okey. Biasanya bila kita buat peta pemikiran macam ni, yang dalam petak warna biru tu luar daripada bulatan, itu adalah sumber rujukan kamu. Kamu dapat maklumat-maklumat yang dalam bulatan tu daripada mana? Daripada buku, guru, ibu bapa dan juga daripada kamus. Okey, jadi memandangkan remaja merupakan antara golongan yang banyak menghabiskan masa di alam cyber. Jadi anda perlu mengetahui etika semasa berkomunikasi dalam alam cyber. Jadi etika-etika yang boleh diamalkan semasa kamu berkomunikasi dalam alam cyber termasuklah menggunakan bahasa yang sopan, tidak memuat naik gambar atau komen yang tidak senonoh. Post gambar-gambar tidak senonoh atau postkan isu-isu yang tidak bersesuaian. Okey, isu-isu yang lucah. Post-post yang memaki hamun dan sebagainya yang tidak sesuai lah, yang tidak senonoh. Tidak berkongsi atau menyebarkan keburukan orang lain walaupun kamu tahu cerita ataupun berita tentang keburukan seseorang, kamu tak perlu post ataupun kongsi ataupun sebarkan kepada rakan-rakan ataupun
pengamal media. Okey, seterusnya, tidak menghina, mencela, menyindir maupun melemparkan tuduhan yang tidak berasas kepada orang lain. Okey, lagi etika yang seterusnya, tidak menyebarkan maklumat yang belum pasti kesahihannya. Jadi ini adalah antara etika yang perlu diamalkan semasa berkomunikasi di dalam alam cyber. Jadi kalau kamu tak pasti tentang sesuatu berita, jangan kongsikan kepada orang lain. Dan seterusnya, mematuhi akta undang-undang cyber. Nanti kamu akan tengok ya, apakah akta undang-undang cyber yang ada. Okey, jadi kita lihat keratan akhbar di sebelah kanan tu, kamu boleh lihat ya, Cinta Internet tajuk dia, bagaimana internet digunakan oleh penjenayah iaitu lelaki dewasa menggunakan internet dan memancing ataupun memujuk remaja-remaja perempuan untuk melakukan hubungan terlarang. Jadi Cinta Internet kesannya gadis hamil selepas lelaki tunjuk baik dan pujuk melakukan hubungan terlarang. Jadi kamu sebagai pelajar, kamu kena berhati-hati berkenalan dalam media sosial. Okay, jadi jangan mudah terpengaruh, jangan mudah percaya kepada orang-orang yang tidak dikenali. Kalau mereka ajak jumpa, pastikan kamu kenal orang tersebut dan family pun kenal orang tersebut. Pastikan kamu jangan berduaan, berjumpa dengannya secara berduaan kalau tanpa urusan penting. Okey? Dalam urusan penting sekalipun kamu kena ajak ahli keluarga, abang ataupun ayah kamu untuk berjumpa dengannya. Kita mana tahu kan? Jadi mungkin penjenayah yang saja nak merangkap kamu. Okey, baik. Seterusnya kita lihat muka surat 145. Selain etika, kerajaan telah pun menggubal undang-undang cyber untuk mengawal pengguna internet. Okay, jadi kerajaan ini telah menggubal undang-undang cyber untuk mengawal pengguna internet agar tidak melakukan kesalahan semasa menggunakan media sosial. Antaranya termasuklah hak cipta terpelihara iaitu Pindaan 1997, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Jenayah Komputer 1997. Okey, semua akta ni berkaitan untuk melindungi pengguna cyber daripada ditipu, daripada digodam dan sebagainya. Dan akta ini juga digubah supaya pengamal undang-undang dapat menjatuhkan hukuman kepada pesalah-pesalah ataupun kepada penjenayah-penjenayah yang berkaitan hak cipta. Bermaksud sekiranya kamu melakukan poster, membuat poster ataupun kamu buat video ataupun produksi filem, membuat filem dan sebagainya, mereka selamat daripada ditiru ditiru hasil karya mereka lah dan digubah kepada hasil karya orang lain. Sebab itulah perlu ada akta hak cipta. Maksudnya bila kamu patentkan sesuatu cerita ataupun sesuatu ilustrasi ataupun sesuatu karya seni, hak cipta adalah untuk kamu, tak boleh ditiru oleh orang lain. Okey, Akta Komunikasi dan Multimedia untuk melindungi untuk melindungi mangsa-mangsa buli, untuk memastikan pemangsa iaitu penjenayah ini menerima hukumannya selayaknya lah. Okey, undang-undang cyber juga bertujuan untuk melindungi pengguna yang menjadi mangsa jenayah cyber, penyalahgunaan internet, pencurian data dan sebagainya. Okay. Jadi penjenayah cyber pula akan bolehlah dibawa ke muka pengadilan untuk didakwa dan seterusnya dijatuhkan hukuman. Oleh itu pengguna lain akan lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Walaupun etika dan undang-undang cyber bertujuan untuk memberikan garis panduan dan mengawal setiap penggunaan internet, namun kedua-duanya berbeza antara satu sama lain.
etika adalah sesuatu yang berbeza daripada undang-undang. Okey, etika ni adalah kelaziman masyarakat melakukan sesuatu. Manakala undang-undang adalah sesuatu yang digubah di peringkat kerajaan, yang mana sekiranya kamu langgar undang-undang, kamu boleh didakwa, boleh dijatuhkan hukuman. Tapi kalau etika adalah satu bentuk norma masyarakat ataupun sesuatu yang semua masyarakat perlu lakukan ataupun masyarakat perlu elakkan. Kalau kamu langgar, tak semestinya kamu dihukum. Kecuali kamu, melainkan kamu akan dianggap sebagai tidak bermoral saja. Tetapi kedua-duanya perlu dipatuhilah. Untuk menjadi seorang warga negara yang bermoral, kita perlu mematuhi kedua-dua etika dan juga undang-undang. Baik, perbezaan antara etika dan undang-undang cyber. Etika adalah suatu garis panduan. Okey, garis panduan. Jadi etika ni adalah suatu garis panduan untuk pengguna media sosial. Maksudnya dia sebagai satu guideline yang perlu kita ikut supaya semasa kita berkomunikasi. Contohnya kalau berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa, kalau berkomunikasi secara lisan, secara fizikal, kita boleh panggil pakcik, makcik dan sebagainya. Di alam cyber juga sama. Okay, kita tak boleh guna perkataan-perkataan yang kasar terhadap orang tua ataupun orang yang mempunyai pangkat. Okay, dan bila berkomunikasi pula, kita tak boleh sewenang-wenangnya menuturkan perkataan-perkataan yang tidak elok. Okay, sama juga semasa kita berkomunikasi secara fizikal. Memang kebanyakan daripada kita rasa macam kita tidak berhadapan eye to eye dengan orang tersebut. Kita boleh mengata, kita boleh mencaci mereka dengan lebih dahsyat. Sebab kita tak bersemuka, mata ke mata tidak memandang. Sebab itulah kita rasa berani untuk menulis sesuatu. Tapi kalau ikutkan etika, kita sepatutnya lebih menjaga perasaan perlu etika ni tiada hukuman tiada hukuman dikenakan sekiranya kamu melanggar etika, tiada hukuman dan tapi sekiranya kamu langgar hukum norma etika ini, kamu dianggap tidak bermoral. Okey, kalau kamu langgar etika alam cyber, kamu dianggap tidak bermoral. Okey, kita lihat pada undang-undang pula. Okey, apakah yang dikatakan sebagai undang-undang cyber? Undang-undang cyber ni adalah suatu peraturan. Okey, ia adalah suatu peraturan untuk mengawal pengguna media sosial. Okey, jadi undang-undang, apabila kamu langgar undang-undang, kamu boleh dikenakan hukuman. Sekiranya kamu melanggar undang-undang. Okey, hukuman boleh dikenakan. Baik, seterusnya digelar sebagai penjenayah. Ya, sekiranya kamu melanggar undang-undang cyber, kamu boleh digelar sebagai penjenayah cyber. Okey, contohnya kamu membuli rakan sekelas kamu di media sosial. Okey, kamu bulilah rakan sekelas kamu di media sosial. Alright, jadi mangsa buli ni dia dah buat laporan kepada ibu bapa. Ibu bapa pun berbincang dengan guru. Guru pun berbincang, guru dan ibu bapa juga berbincang dengan kaunselor sekolah, dengan guru besar sekolah. Tapi kamu masih lagi tidak mengendahkan amaran-amaran ataupun teguran-teguran itu. Okey, kamu masih melakukan buli secara dalam talian ataupun semasa menggunakan media sosial. Okey, apa yang berlaku adalah ibu bapa ataupun pelajar yang dibuli ini ataupun mangsa membuat laporan polis. Okey, membuat laporan polis dan mengenakan saman kepada kamu. Sebab kamu dah buli dia, kamu dah ganggu emosi dan juga mental orang tersebut. Okay, sebab biasanya kamu buli, kamu tak rasa apa-apa, tetapi kepada mangsa, mereka boleh depresi.
dan mereka boleh sampai nak bunuh diri sebab tertekan dengan cacian, hinaan ataupun fitnah, okey, daripada pembuli. Okey, sekiranya ibu bapa mereka bawa pelajar tersebut ke hospital dan disahkan tahap kesihatannya terganggu dari segi emosi dan mental, mereka laporkan kepada polis, okey, dan kamu akan dibicarakan di mahkamah sebab kamu dah menyebabkan kesan yang trauma kepada mangsa. Dan bila kamu didapati bersalah mengikut undang-undang cyber, kamu boleh didenda, saya tak pasti berapa puluh ribu, dan juga kamu boleh dipenjarakan. Okay, kamu sebaik-baiknya janganlah buat sesuatu sampailah kamu dikenakan hukuman dan juga penjara. Kerana kamu mempunyai bad record lah. Di sistem PDRM kamu ada bad record. Okay, pastikan kamu janganlah buat jenayah yang sekecil-kecil jenayah. Bila ada undang-undang yang melindungi mangsa, kamu boleh dikenakan undang-undang. Okey, jadi berhati-hati dalam membuli. Tak boleh buli sebenarnya. Hormatilah orang lain. Okey, tak perlu nak tunjuk kita ni kuat, kita ni hebat, kita ni bagus kan. Kita nak buli orang lain Baik, ini adalah pelbagai keratan media lah, keratan surat akhbar berkaitan dengan jenayah cyber. Okay, guna media sosial dengan syarat penyebar maklumat palsu hingga cetus masalah harus dipenjara khas. Okay, sekarang memang betul ya, penyebar maklumat palsu dan juga pengguna akaun, pengguna media sosial yang membuat posting yang mencela, menghina dan sebagainya boleh dipenjarakan. Dan memang ada yang dah masuk penjara. Okey. Seterusnya, walau bagaimanapun, etika dan undang-undang cyber perlu dipatuhi semasa menggunakan media sosial. Banyak kepentingannya jika etika dan undang-undang cyber dipatuhi. Seperti di bawah ni lah, apakah kepentingan mematuhi etika dan undang-undang cyber ni? Yang pertama adalah mewujudkan persekitaran cyber yang selamat. Okey, persekitaran cyber yang selamat tu maksudnya apa? Kita rasa selamatlah untuk buat nak post gambar pun selamat, tak runsing kalau ada orang yang cuba menghendak untuk mendapatkan maklumat kita kan untuk tujuan yang tidak baik. Seterusnya kita dapat melakukan urus niaga dalam talian dengan selamat. Jadi peniaga-peniaga atas talian tu mereka boleh post aktiviti urus niaga mereka dengan rasa selamat dan diyakini oleh pengguna, dipercayai oleh pengguna. Tapi sekarang ni kita lihat dekat Facebook sponsor, dekat Instagram sponsor kan, banyak aktiviti perniagaan yang tidak sah ataupun aktiviti yang sebenarnya ia adalah scam. Okay, banyak rakan cikgu juga pun terkena di mana dia ada sponsor Facebook yang jual sofa Chesterfield. Jadi dia percaya dan dia bank in duit lah. Okay, jadi masa mesej dekat WhatsApp tu peniaga tu kononnya gunakan gambar profil yang nampak decent lah, nampak baik gambar profil family, ada gambar anak, ada gambar suami, ada gambar rumah yang nampak sangat-sangatlah harmoni. Okay? Jadi kita percaya, pengguna percaya, bermesej, berwhatsapp dan sebagainya, transfer duit, okay? Transfer duit secara ke akaun pengguna, akaun peribadi. Satu kesilapan kita adalah bila kita melakukan urus niaga secara besar-besaran macam tu, harga yang besar macam tu, sepatutnya perlu ada akaun syarikat, okay, bukannya akaun peribadi. Jadi kawan cikgu sudah pun tersilap masukkan duit kerana terlalu percaya dengan gambar profil yang tu, kononnya untuk booking dan sebagainya.
Okey, dan seterusnya dikabarkan kena bayar full baru lori akan bergerak ke lokasi untuk penghantaran. Maka mereka bagilah gambar lori, gambar kerusi, sofa dan sebagainya. Jadi kawan cikgu percaya. Rupa-rupanya bila dah hantar full deposit 4,000, ya tiada apa-apalah. Tiada penghantaran sehingga hari ini. Dan di WhatsApp juga nombor kawan cikgu tu dah di-block. Banyak urus niaga yang tidak dilakukan secara betul di dalam talian. Jadi kita rasa tak selamat. Kita rasa tak percaya nak membeli. Padahal ada ramai je penjual-penjual yang jujur di dalam Facebook sponsor, tetapi ada ramai juga yang menipu. Okey, jadi seterusnya menjadi pengguna cyber yang berhemah. Okey, seterusnya akan menjadi pengguna cyber yang berhemah lah. Sekiranya kita ikut peraturan ataupun undang-undang cyber. Baik, seterusnya kepentingan mematuhi etika dan undang-undang cyber adalah menjaga keharmonian masyarakat. Okey, harmonilah, rasa selamat kan. Dan yang terakhir sekali adalah untuk memperoleh maklumat yang tepat. Di internet sekarang, apabila kamu ingin mendapatkan sesuatu maklumat, kamu perlu pastikan sumber maklumat tersebut adalah sahih. Macam mana maklumat yang tidak sahih? Maklumat yang tidak tepat. Maklumat melalui hantaran secara berangkai. Okey, daripada seorang ke seorang forward itu tak ditentukan sahih. Okey, daripada page-page ataupun daripada blog-blog yang kita tak pasti sumber tulisan tersebut dapat daripada mana. Pun kita tak pasti kesahihannya. Risau kalau kita sebarkan, ia memberi satu fitnah ataupun memberi satu maklumat yang salah. Okey, kepada orang-orang yang membacanya. Jadi ada banyak maklumat yang tak tepat yang beredar di internet kita sekarang, bermacam-macam. Contohnya yang senang yang setiap hari kita jumpa di media sosial adalah tentang keburukan vaksin ataupun dakwah-dakwah ataupun penerangan-penerangan hujah-hujah yang disampaikan oleh anti vaksin. Okey, hujah-hujah tersebut tiada data yang sahih. Okay, kajian yang dibuktikan secara klinikal, tetapi mereka pandai memutarbelikkan carian Google, okay, dan dimanipulasikan, dijadikan maklumat tersebut sebagai maklumat yang sahih. Okay, jadi itu adalah salah satu cara mereka untuk memasukkan maklumat asal. Jadi kita tak boleh mudah terpercaya lah. Sepatutnya kita percayalah kepada agensi-agensi, organisasi yang betul-betul berdaftar. Contohnya KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Semestinya lah maklumat yang disebarkan itu daripada KKM adalah maklumat yang tepat kerana bidang dia, bidang kajian. Baik, jadi tidak dapat dinafikan bahawa internet telah menjadi salah satu media terpenting dalam kehidupan manusia pada hari ini. Namun terdapat segelintir pihak yang menggunakannya secara tidak beretika dan menyalahi undang-undang cyber. Mereka sanggup melakukan jenayah cyber seperti penipuan cyber, penggodaman dan penyebaran berita palsu, fitnah serta hasutan yang boleh menjatuhkan maruah seseorang ataupun imej sesebuah negara. Jadi bahaya mereka yang suka menyalahgunakan internet ni, dan kebanyakan mesej-mesej berantai yang berkaitan dengan anti-vaksin ni yang selalu di-share adalah daripada orang-orang yang tidak mempunyai kepakaran pun dalam bab tersebut. Tapi hanyalah diterima mesej tersebut daripada seseorang dan di-forwardkan ataupun dikongsikan kepada orang lain. Jadi kesan tindakan tidak beretika dan menyalahi undang-undang cyber. Yang pertama, menimbulkan perselisihan faham dan juga pergaduhan, menjejaskan maruah diri, keluarga dan negara, menjatuhkan imej ataupun maruah orang lain,
menjejaskan perpaduan, menyebabkan kerisauan, kemurungan dan juga tekanan perasaan. Okey, kesimpulannya semua pihak perlu mematuhi etika dan undang-undang cyber. Kerana dengan mengamalkan nilai bertanggungjawab, harga diri, patriotisme, hemah tinggi dan kesederhanaan semasa berkomunikasi dalam alam cyber, kita dapat hidup dalam suasana yang lebih tenang, aman dan juga sejahtera. Baik, itu adalah contoh-contoh tentang alam cyber. Kita dah tengok penerangan satu persatu tadi. Okey, untuk page ini yang cikgu paparkan ini adalah berkaitan dengan mangsa buli mangsa buli. Jadi melalui dialog yang dituturkan oleh 4 pelajar dalam gambar ni, kita dapat tahu bahawa mangsa buli ni mengalami tekanan emosi. Okey, tekanan emosi yang hampir membunuh diri. Itu adalah salah satu kesan daripada tindakan buli tindakan buli. Fitnah. Okey. Jadi dekat sekolah pun ada ramai je kawan-kawan yang suka fitnah kawan lain kan. Yang suka menghina, yang suka mengeji kawan-kawan lain di media sosial. Jadi kalau boleh nasihatkanlah pembuli-pembuli ni supaya janganlah terus membuli orang lain kerana kesannya adalah sangat besar. Okey. Jadi sebenarnya benda-benda macam ni ada juga yang menghantar mesej-mesej lucah kepada individu lain ataupun pelajar lain untuk memalukan pelajar tersebut. Ada juga yang menghina. Ni zaman-zaman remaja ni suka sangat hina orang. Okay, dengan melemparkan kata-kata yang kesat kepada rakan yang dibuli. Dan seterusnya kesannya adalah sangatlah mendalam Kalaulah remaja tersebut tidak insaf dan tidak sedar akan perbuatannya, maka macam manalah kita nak bantu. Okay, jangan sampai mangsa tu melaporkan kepada polis lah. Okey, kita renungkan ya satu pepatah Melayu mengatakan telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk badan, telajak kata badan binasa. Okey, pepatah Melayu pun selalu dah kata tadi. Akibatnya daripada kata-kata maka akan terkesanlah diri sendiri, badan sendiri yang akan merana nanti. Okey, jadi kita lihat ya, teliti dan fahami akta yang berkaitan dengan undang-undang cyber di bawah ni. Yang pertama adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 Seksyen 211. Okey, akta ni berkaitan dengan larangan terhadap pemberian kandungan jelik. Maksudnya apa? Larangan terhadap sesiapa yang memposting ataupun mengeluarkan kandungan-kandungan yang jelik. Okey, kandungan-kandungan yang lucah ataupun yang tak sesuai untuk dilihat oleh kanak-kanak lah. Terutamanya contohnya macam berlakunya aksiden ataupun berlakunya pembunuhan ataupun berlakunya peristiwa-peristiwa kematian. Okey, kamu ambil gambar, ambil video mangsa yang dah meninggal dunia contohnya. Kamu ambil video detail macam mana orang ni mati, leher dia kena jadi macam mana, kamu ambil kesan luka tu, kamu ambil badan orang yang dah meninggal ataupun badan orang yang dah cedera tu secara live, secara ambil gambar, hantar dekat posting masing-masing. Itu adalah kandungan jelik dan boleh direport ataupun boleh dilaporkan kepada SKMM. Okey, dan kandungan kamu ni akan ditarik balik oleh SKMM. Dan tak boleh memberikan kandungan yang sumbang. Okey, tak boleh memuat naik kandungan yang sumbang, lucah, palsu, mengancam ataupun jelik. Kamu mengancam kerajaan, kamu mengancam raja agung. Kamu buat berita palsu berkaitan kematian siapa-siapa. Okey, kamu buat kandungan-kandungan lucah.
Okey, yang mana sifatnya adalah berniat mengacau, mendera, menggugut ataupun mengganggu sesiapa sahaja. Okey, nak kacau, nak dera, nak ugut ataupun nak ganggu orang. Jadi bila kamu bersalah melakukan aktiviti tersebut, kamu boleh didakwa di bawah Akta 588 Seksyen 211 yang mana kamu boleh dikenakan denda dan juga penjara. Okey, Akta Komputer 1997 pula, ini adalah berkaitan dengan kesalahan penyalahgunaan komputer. Okey, penyalahgunaan komputer. Kalau sekarang telefon bimbit pun boleh untuk tujuan melakukan jenayah. Contohnya judi haram, okey? Contohnya judi secara atas talian. Okey? Jadi banyak lagi lah penyalahgunaan komputer. Di bawah akta ini akses secara tidak sah ataupun godam. Aktiviti godam internet ataupun godam sistem siapa-siapa, ini adalah akses yang tidak sah. Maksudnya kamu godam untuk masuk ke akaun sesiapa, akaun organisasi apa. Ini akses secara tidak sah. Atau mengubah apa-apa program ataupun data. Kamu godam data ataupun kamu godam program yang ada dalam sesuatu sistem. Yang terdapat dalam sebuah komputer ataupun sistem adalah salah dan boleh dikenakan hukuman. Okey? Bawah Akta Jenayah Komputer 1997. Baik. Baik, info secara umumnya semua undang-undang di Malaysia boleh diguna pakai selagi kesalahan yang boleh diterima pakai bagi kesalahan yang dilakukan di dalam cyber, di alam cyber. Contohnya lah, kamu buat posting kalau kamu orang Islam lah, kamu post ataupun kamu buat turun satu kata-kata yang mengatakan ayat dia, saya ceraikan Zainab bla 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 bla, nama isteri dia, dengan talak 3. Post dekat Instagram. Okey, apa kesannya? Undang-undang Malaysia, mana-mana undang-undang Malaysia boleh diterima pakai. Maksudnya Mahkamah Syariah boleh menggunakan posting secara atas talian itu digunakan dalam mahkamah untuk proses menentukan penceraian itu sah atau tidak. So mana-mana undang-undang boleh guna. Sebab tu dia kata boleh diguna pakai. Macam-macam lagi dah, pelbagai lagi undang-undang yang boleh digunakan juga. Alright, so ini adalah satu uji selidik, kamu boleh jawab sendiri dan kamu boleh tentukan lah kamu ni antara orang yang melakukan jenayah cyber ataupun tidak. Okey, kita lihat refleksi di sini. Apakah perasaan anda sekiranya anda menjadi mangsa buli cyber? Seronok ke? Boleh tidur malam ke? Boleh keluar jumpa rakan-rakan macam biasa ke? Macam tak ada apa yang berlaku? Boleh ke kamu hidup happy macam orang lain? Boleh kejar cita-cita masing-masing? Boleh? Kalau boleh, kamu hebat. Kalau kamu tengok artis, berapa banyak mereka ni dibuli sebenarnya. Tapi artis ni ialah sebab dia pun ada support daripada grup masing-masing. Kebanyakannya adalah dapat survive. Okey, dapat buat tak tahu je. Tapi kalau cikgu, kalau orang biasa, kamu juga sebenarnya kebanyakannya mesti tak dapat nak terima. Ada sampai yang depresi, ada sampai tak boleh tidur malam, ada sampai sentiasa menangis sebab teringatkan kata-kata hinaan orang tersebut. Okay, ada sampai ingin membunuh diri kerana rasa diri tak berharga. Okay, kerana dah dijadikan sebagai mangsa buli. Alright? Dan bagaimana pula anda dapat membantu untuk menghentikan perbuatan buli cyber? Okay, jadi kalau sekiranya buli cyber ni berlaku pada diri awak, pastikan awak beritahu ibu bapa. Minta ibu bapa beritahu guru ataupun awak beritahu guru. Seleloknya beritahu ibu bapa untuk beritahu guru. Okey, beritahu guru, bincangkan dengan kaunselor sekolah. Bincangkan dengan pembuli. Okey, kaunselor akan menghubungi pembuli untuk memberi nasihat.
Okay, ataupun suruh mereka stop lah. Kalau masih tak berkesan, boleh bincang dengan pengetua sekolah. Okay, masih lagi tidak berkesan, masih lagi tidak berkesudahan, kamu boleh sekiranya kamu menghadapi depresi, pergi jumpa dengan doktor, sahkan perkara tersebut, pergi buat laporan polis. Okay, kalaulah individu tersebut masih lagi membuli kamu secara atas talian, membuli kamu secara fizikal ataupun cyber, teruskan ke muka pengadilan. Okay, kita ada akta untuk buli cyber. Alright, pastikan kamu buat report polis. Okay, pastikan semua maklumat tu kamu kumpulkan. Okay, kita kena pastikan, kita kena berani untuk berhentikan perbuatan buli cyber. Kerana selagi kamu diam, mereka tidak ambil pengajaran dan mereka rasa berani kerana kamu diam. Jadi kita kena ambil langkah untuk menyedarkan mereka supaya jangan berani untuk buli sesiapa. Okay? Kalau kamu tak buat tindakan macam tu, ramai lagi masa lain yang terkena perkara yang sama. Okay, ini adalah permainan yang mana kamu boleh mainkan di rumah masing-masing bersama ahli keluarga ya. Sekiranya kamu minat untuk buat, boleh main bersama keluarga. Okey, jadi setakat itu sahaja kita punya kelas hari ini. Alright, kita akan sambung ya penerangan ni pada minggu hadapan untuk tajuk unit 13. Untuk unit 12 cikgu dah tamatkan penerangan . Okey, jadi untuk kod kehadiran, untuk kod kehadiran hari ini adalah kod 1 alam, kod 2 cyber. Okey, kod 1 alam, kod 2 cyber. Gunakan kod ini untuk mengisi Puma Hadir. Jangan lupa isi Puma Hadir setelah kamu melihat video cikgu ini ya. Walaupun kamu tengok video ni petang ke malam ke, yang pasti kamu kena isi Puma Hadir menggunakan kod ini. Sebab ada pelajar-pelajar yang isi Puma Hadir tapi tak isi kod ataupun kod yang salah. Kehadiran kamu cikgu tak kira ya. Nah, itu maknanya kamu tak ikut pun kelas cikgu. Kamu hanya isi sahaja kehadiran. Okey, cikgu nampak kod yang kamu isi betul ataupun salah. Jadi isilah kod rahsia untuk hari ini. Yang pertama adalah alam, kod rahsia kedua adalah cyber. Jadi tolong isi Puma Hadir. Itu saja penerangan cikgu berkaitan unit 12. Kita jumpa lagi pada lain kali. Terima kasih. Bye.